Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Semuanya sejahtera, semuanya dah bersedia untuk meneruskan PDPR kita pada hari ini. Okey, hari ini buku teks muka surat 86 berceritakan tentang waspada selalu. Okey, kalau awak dah tengok video dekat atas, mungkin awak dah dapat gambaran tentang tajuk kita hari ini. Okey, tajuk kita hari ini ialah berkenaan waspada selalu yang menceritakan tentang ancaman di sekeliling kita yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita sendirilah. Okey, macam orang tu cakap, dia kata lihat situasi di bawah yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Jadi dia bagi kita lah beberapa situasi yang mengancam keselamatan diri. Contohnya yang pertama, menerima pemberian daripada orang yang tidak kita kenali. Kita tak kenal dia siapa-siapa. Dia panggil kita, dek, dek, mari sini dek. Ni nak bagi hadiah. Kita pun pergi. Tanpa kita sedari, sebenarnya perbuatan kita itu boleh mengundang bahaya. Boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Mengancam keselamatan diri sendiri. Sebab kita tak tahu niat dia. Kita dah tak kenal siapa. Kan, orang lain pun mesti tak kenal siapa. Kan? Jadi bila perkara itu berlaku kan, benda-benda macam ni memang selalulah. Bukanlah kata selalu, tapi kita sering dengar lah kes-kes macam ni berlaku di kalangan murid sekolah rendah. Kan, sebab nampak gula, nampak aiskrim, pergi. So, ingat pesan mak dan ayah balik. Kalau orang tak kenal, jangan dekat. Jangan pergi. Sebab kita tak tahu niat dia. Kan? Kita tak tahu niat dia. Kalau dia bagi pada semua orang, okey lah. Mungkin kan, kadang-kadang ada orang dia bagi sedekah, derma. Ramai orang berkumpul bagi kan. Mungkin lah. Ataupun dia ada pasang banner pemberian hadiah kepada kanak-kanak. Ramai kanak-kanak beratur. Mungkin lah. Kan, mungkin ada polis dengan rela jaga kat situ. Tapi kalau tiba-tiba macam situasinya agak mengelirukan. Tengok dia pun macam kita tengok ragu-ragu kan. Macam yakin tak yakin. So, better jangan pergilah. Kita jangan layan terhadap permintaan. Kadang-kadang macam-macam. Sebab pernah berlaku di negara kita mana ada seorang kanak-kanak tu diumpan dengan kucing sebelum dilarikan. Jadi yang perkara-perkara ni macam ni pernah berlaku lah. Jadi kita kena jaga diri. Okey. Seterusnya, bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Okey. Jadi seelok-eloknya lah ke taman permainan bersama ibu dan bapa. Ataupun bersama ahli keluarga dan juga penjaga. Ahli keluarga ni kadang-kadang boleh jadi abang, kakak yang dah dewasa. Kenapa eloknya pergi dengan ahli keluarga? Okey. Bila kanak-kanak ni pergi dengan rakan-rakan, bermain di taman permainan sangat seronok. Okey. Ada kawan-kawan lagi, memang seronok lah. Kadang-kadang dalam keadaan seronok tu kita tidak sedar bahawa bahaya memerhatikan kita. Lebih-lebih lagi bila kawan-kawan kita dia cakap, oi, balik dululah. Hari ni balik dululah. Mak aku kata balik pukul sekian-sekian. Dia pun balik. Tinggallah kita kesorangan. Jadi itu boleh mendatangkan bahaya atau mengancam keselamatan diri kita. Berbeza kalau kita pergi dengan ahli keluarga. Kan? Contoh dengan mak ayah. Okey, hari ni dah, jom balik. Mari sini. Dah pukul 6. Jom balik. Yes. Ayah dengan mak takkan tinggalkan anak. Ahli keluarga takkan tinggalkan anak kan. Kalau macam contoh, abang kan. Dek, jom balik dek. Dah abang ada kerja ni kan. Jom balik. Jadi, lebih selamat. Lebih selamat. Itu sebenarnya kenapa dia ajak ibu bapa ataupun penjaga. Bila ada ibu bapa, kita lebih rasa macam dilindungi. Kan, ada orang perhatikan kita. Kita rasa lebih selamat. Berbanding dengan seorang-seorang. Kan, sebab orang yang berniat jahat ni kita tahu dia ada di mana-mana. Bukan nak kata semua orang jahat. Tapi orang yang berniat jahat tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Okey, seterusnya. Melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Kenapa? Kan, kenapa melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa boleh membahayakan diri kita? Kadang dekat internet ni ya murid-murid, terdapat macam-macam cara orang yang berniat tak baik ataupun berniat jahat ni dia melakukan dia punya modus operandi dia. Ataupun dia punya kegiatan yang tak baik itulah. Okey, antaranya dia kata kita menang hadiah. Ada kadanya dia minta kita punya maklumat diri. Macam-macam boleh disebar luaskan melalui internet. Jadi, dengan ada pengawasan ibu bapa ataupun penjaga, kita akan
orang kata kita akan terpandu lah, kita akan dipandu. Kan? Kadang-kadang bila kita kata, tahniah awak menang 300,000. Kita cakap dengan mak, betul ke mak? Dapat adik, dapat hadiah 300,000. Mak pun tengok, oh ni bukan ni jahat, orang jahat ni nak tipu ni. Dekat situ sebenarnya pentingnya pengawasan daripada ibu bapa. Kadang-kadang, ada orang berniat jahat. Lama tak jumpa awak, awak pun tak kenal siapa dia, awak pun layan. Awak sekolah dekat mana? Awak pun bagi tahu. Kita dah mendedahkan maklumat peribadi, kan? Awak duduk kat mana? Saya duduk kat sini. Awak pun bagi tahu. Padahal kita tahu, sebab itulah internet kita panggil sebagai alam maya. Alam yang kita pun tak tahu betul ke tidak tu cakap jujur dengan kita. Kan? Jadi itu bahaya. Sebab tanpa kita sedari, kadang-kadang kita mendedahkan diri kita. Kita pakai baju, ada name tag sekolah, ada nama. Kan? Nampak. Jadi kita tak tahu. Tapi kalau contoh awak bagi gambar nama dengan name tag sekolah pada cikgu untuk laporan kejohanan pertandingan, tu tak ada masalah. Itu sebab kita nak isi dalam laporan. Tapi bila kita sebar luas di internet tanpa pengawasan, itu bahayalah. Sebab kita tahu apa niat dia lah, kan. Okey, dan akhir sekali ialah berjalan seorang diri di tempat sunyi. Ini juga bahaya. Kadang-kadang ada berlaku yang mana murid ni dia ada dua pilihan. Ada jalan yang gelap tapi dekat dengan rumah. Ada jalan yang jauh tapi jalannya tu ramai orang. Ada rumah-rumah, taman apa semua, kan. Jadi kita nak pilih jalan yang mana? Yang dekat ke yang jauh? Kadang-kadang jalan yang dekat tu tapi sunyi dan gelap boleh membahayakan diri kita lah. Kita tak tahu. Kita tak tahu, kan. Ini yang diceritakan dalam buku teks. Maksudnya perkara yang boleh mengancam keselamatan diri kita. Tapi yes, apa-apa pun nak buat sesuatu, kita kena dengarlah dulu arahan daripada ibu bapa. Kadang-kadang bila kita balik sekolah, mak dah cakap, okey, pukul 2 mak datang ambil, tunggu di pondok pengawal. Jadi kita kena dengar lah itu. Walaupun mungkin hari tu awak kata, hari ni tak ada kokok, balik awal. Kan? Ataupun hari ni kata, hari ni tak sihat, nak kena balik awal. Dengar dulu apa yang mak kata. Ataupun telefon mak, adik dah boleh balik ni pukul 1, mak boleh ambil tak? Jadi dengan cara itu, kita dah boleh maklumkan. Biasanya berlaku macam ni lah. Bila kita jalan seorang diri di tempat sunyi, tak ada orang yang tengok, tak ada saksi, jadi itu akan mendatangkan bahaya. Jadi kalau kita lihat di bawah dekat dengan nombor muka surat itu, dia kata, cerita dan bincangkan persekitaran lain yang boleh mengancam keselamatan diri. Yang ini, yang ini saya sertakan sekali dengan latihan. Saya minta awak tuliskanlah persekitaran yang lain ataupun apa situasi yang lain yang boleh mengancam keselamatan diri. Banyak sebenarnya. Okey, tapi mungkin juga persekitaran awak sama macam dalam buku teks. Tak ada masalah untuk awak ambil maklumat yang ada dalam buku teks. Tapi kalau awak ada maklumat lain yang boleh mengancam keselamatan diri, awak tuliskanlah dalam buku. Okey, jadi sampai sini saja dulu BDPR kita hari ni. Saya harap awak semua sihat, awak semua faham dan jelas. Dan yes, back to our topic. Sentiasalah berwaspada, sentiasa berjaga-jaga. Ingat pesan mak dan ayah. Saya doakan agar kita semua selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, terima kasih saya ucapkan kerana menonton. Kita jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum. Bye.